طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. نلتقي في الموضوع التالي وهو الموضوع الفعل المضارع. Baik, jadi kita bertemu lagi dan kita nak belajar sekarang ni tentang al-fi'lu al-mudhari'. Kama arafna. Sebelum ni kita tahu al-fi'l yang kita dah belajar setakat ni. Al-fi'l al-fi'l yang kita dah belajar. Ya Allah, saya ingat. Yang pertama sekali al-madhi. Kita dah belajar. Apa maksud al-fi'lu al-madhi? Iaitu past tense. Now kita nak berpindah kepada yang bahagian yang kedua, dipanggil al-fi'lu al-mudhari'. Allahu akbar. Apa yang tu benar tulisan ni? Al-fi'lu al-mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari'. Okey, apa itu fi'lu al-mudhari'? Simple. Fi'lu al-mudhari' means present. Dan sometimes kita boleh jadikan dia future. Daripada fi'il ni kita boleh jadikan dia juga future. So in what we call in English fi'il present simple lah. Contohnya yang kita tahu semua fi'il dalam bahasa Inggeris tu eat, sleep, drink. Semuanya adalah present. Okey, jadi saya dah bagi tahu tadi, asal bagi bahasa Inggeris adalah present, sedangkan bahasa Arab asalnya adalah madhi. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris, ini asal dia daripada eat, kita jadikan dia eat jadi ate. Contoh sleep jadi slept. Contohnya apa yang susah benar ni? Slept. Okey. Jadi ini asal, ini jadi. Okey, Arab pula tadi akala, makan, akala. Daripada akala baru boleh kita bentuk al-mudhari'. Akala akan jadi ya'kulu. Baik. Begitulah juga dengan fi'il-fi'il yang lain. Jalasa, yajlisu. Nampak? Okay. Jadi benda pertama kita belajar adalah asal. Asal bagi fi'il mudhari', dia bukan asal, dia datang asalnya madhi. Daripada madhi baru boleh dibentuk mudhari'. Itu yang pertama. Baik, yang keduanya tentang fi'il mudhari'. Okey, apa lagi nak cerita tentang fi'il mudhari' ni? Fi'il mudhari' digunakan untuk masa sekarang ataupun masa hadapan. Okey, bentuk yang kedua adalah bentuknya. Bagaimana perubahan bentuknya berlaku? Kalau kita perhati balik dekat atas ni, akala jadi ya'kulu, jalasa yajlisu. Jadi bagaimana untuk kita dapat bentuk-bentuk ni? Macam ni kita nak tahu bentuk-bentuk ni. Okey, jadi yang pertama sekali, untuk convert daripada madhi, sebab kita tahu asalnya madhi, nak convert jadi mudhari'. Caranya kena buka kamus. Kena buka kamus, dan apabila kita dah tahu daripada kamus tu, barulah kita boleh ingat dan kita terus pakailah, terus apply. Okey. Actually nak ubah dia senang je, kan? Contohnya daripada daraba, nak tukar jadi mudhari' senangnya, tambah je ya dekat depan ni. Ya daraba. Barisnya depan. Last kali baris depan. Cuma isunya kalau kita tak buka kamus, kita tak akan tahu baris yang second last ni. Baris second last ni isunya. Yang ni kita tahu yad, tapi yadrubu ke yadrabu ke yadribu. Okey. Mana kita nak tahu? Macam ni kita nak cari, kita akan guna kamus. Baik, kamus apa yang bagus untuk kita gunakan untuk kita cari yadraba ke yadribu ke yadrubu ke? Kita akan guna kamus itu. Kalau dulu orang belajar bahasa Arab memang kena bawa kamus, sebab nak cari benda-benda macam ni lah. Selain daripada cari makna, nak cari baris. Untuk fi'il mudhari' isunya adalah pada baris second last. Ni last, baris yang second last ni. Baik. Jadi budak-budak zaman sekarang kita hanya perlu Google sahaja.
Ataupun kita buka website namanya almaani.com. Okey. almaani.com. Kita akan pakai website ni untuk cari perkataan-perkataan fi'il ataupun kita nak cari apa bentuk mudhari' bagi madhi yang kita nak pakai itu. Baik. So, kita tengok dekat mana ni. Okey. Jadi kita akan buka apa nama dia tadi? Al-Ma'ani ya. Al-Ma'ani. Jadi korang pun Google lah Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Okey. Jadi cari resultnya dalam bahasa Arab ni. Bila search ya Al-Ma'ani tu yang Arabnya. First keluar Arab tu ini. Qamus wa Mu'jamul Ma'ani Muta'addidul Lughat. Okey, yang ni. Okey. So, masukkan perkataan apa tadi nak cari? Perkataan dha, ra, ba. Tak payah bagi. Dia tahu kau nak cari apa. So, daraba. So, automatically dia akan bagi tahu daraba yang kau nak cari ni fi'il kan? Okey, so betul. Daraba fi'il. Daraba. Okey. Mana dia punya mudhari' ni? Ni. Daraba fi yadri. Dia akan bagi tahu dekat sini yadri. Kau nampak ke tidak ni? Nampak kan? Yadri. Okey. So, terus kita tahu daraba yadribu. Yadribu. Nampak? Bagi contoh yang lain pula. Perkataan fi'il madhinya adalah sami'a. Yang kita duk sami'a yang kita duk dalam solat tu. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Sami'a tu maksud dia dengar. Yang tadi maksud dia pukul. Daraba tu pukul. Jadi sami'a dengar. Apakah bentuk mudhari'nya? Okey. Sebenarnya tambah yas. Ni tak tahu. Yang ni baris depan. Yasmi'u ke yasma'u ke yasmu'u. Kita tak tahu. Nak tak nak kita kena buka kamus. Jadi kita pun buka lah kamus tadi. Sama juga masukkan perkataan sin, mim, ain. Sami'a. Enter. So, bila sami'a, saya rasa korang tak nampak ni kan sebab gambar dekat sini ni. Okey. Okey ke? Macam mana nak buat ni? Okey. Okey, kat sini nampak Jadi sami'a yasma'u. Nampak ni perkataan ni. Yasma'u. Okey. Jadi automatically kita tahu yasma'u. Nampak? Alright. Itu berkenaan perkara yang kedua. Bagaimana bentuknya. Jadi pertama sekali fi'il mudhari' ni kalau dah pernah dengar, kita terus je lah. Qara'a. Kalau qara'a, mana nak tulis ni? Qara'a kita dah tahu kan. Qara'a sama juga ya, qaf, ra. Hanya tambah ya je kat depan tu. Bentuk dia lah, bentuk asal dia. Okey. Baris ni tak tahu. Tapi biasa dengar ni qara'a yaqra'u. Bila dah tahu tu terus ingatlah. Begitulah bahasa ni. Okey. Okey, yang kedua berkenaan dengan bentuk selesai. Yang ketiga, benda yang sama juga macam fi'il madhi tadi, kita panggil perubahan dia. Perubahan. Fi'il dalam bahasa Arab sentiasalah berubah mengikut siapa yang buat. Apa kita panggil perubahan ni tadi? Tasrif. Kalau kita tengok video sebelum ni, tasrif. Perubahan. Jadi kalau madhi tu akala, akalu kan. Jadi fi'il mudhari' ni dia akan start dengan ya. Kulu lah makan tadi ya. Ya kulu. Ya kulani. Ya kuluna. Okey. Saya bagi 3 je hari ni kan. Huwa, huma, hum. Okey. Kalau huwa, ya'kulu. Kalau huma, ya'kulani. Kalau hum, ya'kuluna. Okey. Jadi tasrif ni Ustaz akan attachkan juga di dalam mana? Saya akan bagilah pada apa ni untuk lancar ni. Saya akan attach sekali di dalam Google Classroom korang lah.
Okay. Jadi itu berkenaan dengan fi'il mudhari'. Perubahan dia. Nak tak nak kena lancar. So, barulah boleh kita buat ayat. Last sekali contoh buat ayat silap. Ni. Okay. Barulah boleh kita buat ayat. Contohnya Ustaz nak buat ayat. Jadi fi'il mudhari' tadi apa function dia? Present. Nak buat ayat bentuk present. Kamu nak cerita saya ke? Kami cakap kami sedang makan. Sedang makan kan? Kamu nak buat ayat macam tu kan? Kami sedang makan di kantin. Kan? Okey. Jadi kami sedang makan kami sedang makan dalam bahasa Arab. Kalau kita pergi kepada tasrif, tasrif akan tengoklah siapa yang you nak cerita tu. Kalau kami dia akan pergi dekat ana nahnu last kali tu. Nahnu na'kulu. Nahnu na'kulu. Jadi terus dia ambil na'kulu. Na'kulu fi al-mat'am. So, betul ayat ni. Very simple, isn't it? Apa lagi ayat kau nak buat? Ali, Ahmad dan Ameng berkawan. Mereka makan di masjid. Contohlah kan. Sebab tak boleh makan di kantin sekarang ni, PKP. Jadi kita akan makan di masjid. Contoh. Okay. So tadi Ali, Ahmad dan Ameng berkawan. Mereka makan di masjid. Kita cakap mereka makan. Jadi kita pun mereka Mereka benda satu dalam bahasa Arab. Okay, mereka yang ni home. Mereka. Jadi nak pakai mereka makan di masjid, kita pakai ya'kuluna. Ataupun kita pakai home daripada awal lagi. Hum ya'kuluna fi al-masjid. Hum ya'kuluna Allah fi al-masjid. Betul. Jadi ayat ni pun okey. Jadi itu berkenaan dengan fi'il madhi. Jadi apa yang penting di dalam fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Jadi apa yang penting dalam fi'il adalah setelah kita tahu kenapa, bagaimana berubahnya, dan perkara yang penting yang ketiga hendaklah kita buat adalah lancar tasrifnya. Jadi sila rujuk tasrif yang akan diberi di dalam attachment nanti. Baik. Jadi sampai sini dulu berkenaan dengan fi'il mudhari'. Jumpa untuk tajuk yang akan datang. Assalamualaikum.